بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Malam ni baca Bukhari. Babun la tutahharra salatu qabla ghurubi syamsi. Bab ini berkenaan dengan la tutahharra ay la tuqsadu, tidak boleh dikasadkan sembahyang, tidak boleh dituju sembahyang sebelum terbenam matahari. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها أي ولا يتحرى أحدكم فيصلي عند غروب الشمس. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang daripada kamu menghendaki kemudian dia sembahyang, menghendaki dia sembahyang ketika terbit matahari dan juga ketika terbenam matahari. Jadi maksudnya daripada hadis ni bil qasdan, sengaja seseorang menunggu waktu terbit matahari dan waktu terbenam matahari nak sembahyang, itu dilarang. Kalau tidak sengaja, tidak qasad apa-apa, tiba-tiba sembahyang tu terbit matahari, itu tidak mengapa, tidak menjadi masalah terbit matahari ke ataupun terbenam matahari. Yang tidak maunya sengaja mengintai ataupun qasad ketika terbit matahari dan terbenam matahari itu nak sembahyang, itu dilarang. Dan berkenaan dengan tahri bisalat inda tulu'i syams wa inda ghurubiha, ada khilaf di sisi a'immah, di sisi Imam Dawud Zahiri, di kalangan Zahiriyah, sembahyang bil qasd ketika terbit matahari dan terbenam matahari itu tidak sah mutlakan, tidak bil qasd, itu tidak mengapa, boleh. Di sisi jumhur a'immah arba'ah, sama ada bil qasd ataupun tidak bil qasd mutlakan sekalipun, tidak boleh, dilarang. Jadi Imam Bukhari daripada terjematul bab dan hadis menjadi dalil di bawah terjematul bab ni, katanya muhaddis akbar
Abdul Rashid Gangohi, Imam Bukhari daripada Terjematul Bab ni dia isyarat kepada dalil zahiriyah. Maksudnya la yataharra, tidak boleh mengqasad. La yataharra ay la yaqsudu, maksudnya bil qasd, semayang sengaja tunggu masa tu dan semayang dekat terbit matahari dan terbenam matahari itu tidak sah. Jadi maksud hadis dan terjematul bab ni seolah-olah menyokong pendapat zahiriyah, dan Imam Bukhari juga cenderung kepada itu. Dan ada beberapa banyak riwayat di situ ada larangan berkenaan dengan tahari, maksudnya bil qasd, sengaja nak sembahyang pada waktu terbit matahari dan terbenam matahari, itu ada larangan. Yang sabit larangan berkenaan dengan tahari itu bil qasd itu selalunya berkaitan dengan dua sembahyang, dua waktu, subuh dan asar. Dan di mana riwayat-riwayat yang melarang tidak bil qasd mutlaqan, tidak sengaja sembahyang pada waktu terbenam matahari dan terbit matahari itu pun di situ juga dalam riwayat-riwayat itu juga ada sebut dua waktu ni juga, sembahyang zuhur, sembahyang subuh dan sembahyang asar. Tapi kalau kita perhati sebelum ni dah ada bab larangan berkenaan dengan sembahyang ketika terbit matahari dan terbenam matahari. Di situ Imam Bukhari tidak menyebut berkenaan dengan tahari di situ mutlaqan tanpa bil qasd. Imam Bukhari membawa bab tu, dan di sini Imam Bukhari bawa bab ni berkenaan dengan sembahyang asar. Di situ tahari bil qasd. Jadi maknanya ada sedikit perbezaan di antara dua bab tu. Jadi berkenaan dengan perbezaan tu ada juga banyak syarahul hadis dan masyayikh yang syarah hadis mereka mengambil jalan diam, maknanya tidak ada apa-apa komen daripada mereka. Cuma ada satu penjelasan daripada Maulana Yahya Al-Kandhalawi, dia tu ayah Maulana Zakaria Al-Kandhalawi. Dia kemuka pandangan dia kata berkenaan dengan tahrir as-salat itu ada dua pandangan di sisi ulama. Di sisi zahiriyah, pandangan pertama di sisi zahiriyah, tidak harus tahri, maknanya bil qasd, nak sembahyang pada dua waktu itu tidak harus, dan tidak bil qasd ni harus, boleh. Dan mazhab yang kedua, pendapat yang keduanya, pendapat daripada jumhur a'immah arba'ah. Di sisi mereka sama ada bil qasd ataupun
tidak bil qasd, yaitu mutlakan, itu juga dilarang. Jadi maknanya ada dua pendapat berbeza di sisi ulama. Dan Maulana Yahya Al-Kandhalawi dia kata yang tadi disebut berbeza dua terjematul bab tu, Imam Bukhari adakan dua terjematul bab yang berbeza tu, dia isyarat kepada khilaf tu. Jadi daripada bab pertama dia isyarat kepada pandangan jumhur a'immah arba'ah tu, dan daripada bab yang kedua, bab ini dia isyarat kepada mazhab Zahiriyah. Itu penama perbezaan di antara dua terjematul bab. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة أي لا تتحروا بالصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. Jadi la salata, salat maksud di sini muhaddisin kata tahri bis salat. Jangan mengqasadkan sembahyang selepas subuh. Itu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sembahyang. Maksudnya jangan menghendaki sembahyang bil qasd. Jangan menghendaki sembahyang selepas fardu subuh sehingga matahari naik tinggi, dan begitu juga jangan menghendaki sembahyang selepas fardu asar sehingga terbenam matahari. Jadi maksudnya daripada sini juga Imam Bukhari syarat kepada maksud larangan tahri bis salat, menghendaki sembahyang ketika terbit matahari ataupun terbenam matahari ataupun dulu pada terbit matahari dan juga sebelum terbenamnya matahari. حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال riwayat daripada Muawiyah, dia kata innakum latusalluna salatan sesungguhnya kamu sembahyang satu sembahyang laqad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fama ra'ainahu yusallihima, kami tidak pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat itu, wala qad naha anhuma, dan sungguh pun Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada 2 rakaat itu, yakni raka'ataini ba'da al-'asri, maksudnya 2 rakaat selepas fardu asar itu. Jadi Muawiyah radhiyallahu taala anhu dia lihat ada beberapa orang sembahyang 2 rakaat selepas asar. Jadi Muawiyah kata, kamilah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah lihat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat itu. Jadi berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat selepas fardu asar ni, ada riwayat daripada Maimunah, nanti kita akan baca, akan jumpa. Jadi yang mana Muawiyah kata dia tidak pernah lihat. Sebabnya dia tidak pernah lihat ni, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat ba'dal asr selepas asar ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di rumah Maimunah pernah, dan juga di rumah Aisyah, tidak pernah sembahyang di masjid. Jadi apa yang Rasulullah SAW sembahyang 2 rakaat selepas asar tu, memang sahabat-sahabat tidak tahu, tidak ada dalam pengetahuan sahabat-sahabat tu. Hanya yang tahunya Aisyah, Maimunah radhiyallahu taala anhuma, dan bila mereka bagi tahu, barulah orang lain dapat tahu keadaan tu. Jadi itulah sebab Muawiyah kata, kami menemani Rasulullah SAW tidak pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat selepas asar tu. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana 'Abdatu an Ubaidillah an Khubayb an Hafs bin Asim an Abi Hurairah qala, riwayat daripada Abu Hurairah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatain ba'da al-fajr hatta tatlu'a asy-syamsu wa ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada 2 jenis sembahyang, sembahyang sunat, sembahyang nawafil selepas fardu subuh sehingga terbit matahari, wa ba'da al-'asri, dan sembahyang sunan nawafil selepas fardu asar hatta taghruba syamsu, sehingga terbenam matahari. Jadi memang ada larangan daripada Rasulullah SAW, tidak boleh sembahyang sunat selepas fardu subuh sehingga terbenam matahari, sehingga matahari naik tinggi, dan selepas asar pun sudah fardu asar sehingga terbenam matahari. Memang ada larangan daripada Rasulullah SAW, dan Muawiyah pula kata dia tidak lihat Rasulullah SAW sembahyang 2 rakaat selepas asar tu. Yang dia lihat ni ada orang masa tu sembahyang 2 rakaat selepas fardu asar, dan di zaman Sayyidina Umar pun pernah berlaku, ada orang masa tu sembahyang sunat 2 rakaat selepas fardu asar tu, Sayyidina Umar larang, tak benar sembahyang. Jadi memang ada Rasulullah SAW sembahyang 2 rakaat selepas fardu asar. Itu adalah khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada sebab tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang begitu tu.
Sebabnya ada satu ketika kabilah datang jumpa Rasulullah SAW, tiba-tiba mereka sampai selepas selesai semayang fardu zuhur. Jadi Rasulullah SAW terpaksa layan mereka dan tidak sempat nak semayang sunat 2 rakaat selepas zuhur tu. Jadi kebiasaan Rasulullah SAW, kalaulah dah terlepas tertangguh amalan-amalan sunnah dia, selalunya dia ganti balik. Kadang-kadang puasa sunat Isnin, Khamis, Ayyamul Bid, 13, 14, 15, setiap bulan Nabi SAW puasa, disebabkan Nabi SAW dalam safar dan sebagainya tidak sempat puasa tu. Biasanya Nabi SAW qada balik. Itulah dalam riwayat-riwayat disebut bulan Syaban dan bulan Ramadan ni kelihatan Rasulullah SAW berturut-turut puasa. Maknanya Syaban tu Rasulullah SAW ganti balik. Puasa-puasa pernah dia tinggal Isnin, Khamis ataupun Ayyamul Bid. Jadi itu kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi bila semayang sunat 2 rakaat selepas fardu zuhur pun tertinggal disebabkan ada sebab tertentu tadi. Nabi SAW waktu petang sampai balik rumah Maimunah itu, dia qada semayang zuhur sunat 2 rakaat tu. Dan satu lagi khususiyah Rasulullah SAW, adat kebiasaan Rasulullah SAW-nya, kalau dia dah mula satu-satu amalan, dia istiqamah. Jadi sebab dia dah mula sembahyang sunat 2 rakaat selepas asar begitu, jadi istiqamah. Rasulullah SAW berterusan sembahyang 2 rakaat selepas fardu asar tu. Jadi maknanya itu khususiyah Rasulullah SAW. Ada sebab-sebab tertentu Nabi SAW lakukan begitu. Tidak untuk kita. Untuk kita ni hukumnya seperti mana dalam hadis tadi, selepas fardu subuh sampai terbit matahari, selepas fardu asar sampai terbenam matahari, tidak sah, tidak harus semayang lain selain daripada semayang fardu, semayang qada. Maknanya semayang sunan nawafil tidak dibenarkan masa itu. Jadi itulah Imam Bukhari menghendaki daripada terjematul bab dan hadis-hadis bab yang dia bawa di bawah terjematul bab tu, maksudnya jangan menghendaki semayang sebelum terbenam matahari. Maksudnya di sini khusus tentang semayang asar, seperti mana saya dah sebut tadi. Jadi maksudnya pada waktu selepas fardu asar sebelum terbenam matahari, maksudnya ketika itu jangan menghendaki bil qasd, sengaja semayang sunan nawafil ketika itu tidak boleh. Babu man lam yakrahis salata illa ba'da al-asri wal fajri. Bab ini pula berkenaan dengan orang tidak menganggap makruh semayang kecuali selepas asar dan fajar subuh. Apa maksud? Tidak dianggap makruh semayang maksud semayang sunan nawafil juga, kecuali selepas asar dan fajar. Maksudnya bagi bagi imam-imam waktul karahani hanya 2 saja, selepas asar dan selepas subuh. Jadi waktul istiwa, waktu matahari betul-betul
ada di atas kepala waktu istiwa itu tidak kira waktu karaha. Itulah maksud malam yakrahi salata, imam yang tidak anggap makruh semayang sunat, hanya yang jadi makruhnya selepas asar dan subuh. Jadi maksudnya waktu istiwa ni tidak makruh bagi sesetengah imam tu. Rawahu Umar wa ibn Umar wa Abu Sa'id wa Abu Hurairah. Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, sahabat-sahabat tu mereka riwayat hadis yang ada maksud begitu. Maksudnya awqat manhiyah, waktu yang dilarang ni hanya disebut dalam hadis tu dua tu selepas subuh sehingga terbit matahari, selepas asar sehingga terbenam matahari, tidak termasuk waktu istiwa tu. Jadi selalunya kita tahu waktu karaha ni berapa? 3, selepas fardu subuh, selepas fardu asar. Waktu istiwa 3. Dan di sisi Ahnaf waktu karaha, waktu dilarang semayang ni ada 5, kira semua sekali. 3 ni terbit matahari, istiwa, terbenam matahari. 2 lagi selepas fardu subuh sehingga terbit matahari, dan selepas asar sehingga terbenam matahari. Dan 3 waktu terbit matahari, terbenam matahari, istiwa, itu sembahyang apa saja tidak dibenarkan di sisi Ahnaf. 2 waktu selepas fardu subuh, selepas fardu asar ni itu hanya tidak harus tu, tidak sah tu sembahyang sunan nawafil. Kalau pada 2 waktu tu maksudnya selepas subuh, selepas asar sehingga terbit matahari dan juga terbenam matahari, ketika itu seseorang nak sembahyang qada, sembahyang ada sebab-sebab tertentu seperti sembahyang jenazah, tahiyatul masjid dan sebagainya, itu diharuskan. Tapi di sisi Syafi'i waktu itu salat tahiyatus tahiyatus salat pun, tahiyatul masjid, sembahyang tahiyatul masjid boleh. Tapi di sisi Ahnaf salat tahiyatul masjid tidak termasuk dalam keharusan boleh sembahyang ketika itu. Jadi maknanya dalam 2 waktu itu sembahyang fardu, sembahyang qada itu harus, sunan nawafil tidak harus. Di sisi Imam Syafi'i waktu karaha hanya 3. Satunya ba'dal fajr, selepas subuh hatta tatlu' asyams, sehingga terbit matahari. Dan selepas yang kedua selepas fardu asar sehingga terbenam matahari. Satu lagi waktu zawal, waktu istiwa. Dan pada waktu-waktu itu sembahyang sunan nawafil tidak harus faraid, sembahyang fardu harus. Baik, kita tengok Imam Malik pula. Di sisi Imam Malik waktu karaha hanya ada 2. Satunya ba'dal fajr sehingga terbit matahari, yang kedua ba'dal asr, selepas asar
sehingga terbenam matahari, dan waktu zawal itu tidak dikira waktu karahah di sisi Imam Malik. Jadi bab ni menyokong kepada pandangan Imam Malik, agaknya bercanggah dengan a'immah salasah. Jadi maksudnya Imam Bukhari daripada terjemahatul bab ni juga, Imam Bukhari hendak menyatakan ataupun dia nak sabitkan di sini waktu istiwa, waktu zawal ataupun waktu nisfun nahar. Ketika itu harus sembahyang jadi memang ada riwayat menyatakan berkenaan dengan dua waktu, waktul karahah. Jadi di sisi Imam Malik utamakan riwayat itu yang menyatakan hanya waktul karahah ni dua waktu, disebabkan Imam Malik dapati penduduk Madinah ni waktu zawal ni mereka sembahyang sunat. Kaedah di sisi Imam Malik ni, kalau riwayat-riwayat tu bercanggah, ada riwayat menyatakan waktu karahah 3, ada riwayat menyatakan waktu karahah 2. Kenapa dia pegang yang kata waktu karahah tu 2 tu? Disebabkan di sisi Imam Malik ni ada kaedah, kalau riwayat-riwayat tu bercanggah, dia akan tengok amalan penduduk Madinah. Riwayat mana menepati dengan amalan penduduk Madinah, dia akan amal dengan riwayat tu. Riwayat yang mana bercanggah dengan amalan penduduk Madinah tu, dia kira riwayat tu mansukh, dia tidak amal dengan riwayat tu. Jadi tentang itu Hafiz Ibnul Qayyim menyatakan dalam kitab dia Bada'i'ul Fawaid, katanya Hafiz Ibnul Qayyim, wa min usuli Malik ittiba'u ahli Madinah wa in khalafa al-hadis. Berat sikit, tapi yang kata ni siapa? Ibnul Qayyim sendiri. Ada masyhurnya aliran tu tak boleh khilaf dengan hadis, kan? Ini berat sikit. Hafiz Ibnul Qayyim sendiri kata di antara dasar Imam Malik ni ittiba'u amali ahli Madinah, wa min usuli Malik ittiba'u amali ahli Madinah, mengikuti amalan penduduk Madinah. Wa in khalafal hadis, berat situ, walaupun amalan tu bercanggah dengan hadis. Salahkah? Tak salah lah. Hadis yang bercanggah dengan amalan penduduk Madinah tu di sisi Imam Malik mansukh, itulah dia tinggal. Jadi yang tidak bercanggah tu nasikh. Jadi di sisi Imam Malik, hadis yang menyatakan dua waktu, waktu karahah tu menepati dengan amalan penduduk Madinah, jadi itulah hadis nasikh. Dan hadis yang menyatakan waktu karahah 3 tu bercanggah dengan amalan penduduk Madinah. Jadi di sisi Imam Malik hadis tu mansukh. Itulah kaedah tarjih di sisi Imam Malik. Begitu. Jadi kaedah tarjih yang diguna pakai di sisi a'immah mujtahidin, imam-imam mazhab ni berbeza, tidak sama. Di situlah punca daripada situ, dan juga punca daripada adanya khilaf riwayat-riwayat dan berbeza pandangan dari segi tarjih, utamakan
riwayat mana amal berbeza di situ, daripada situlah timbul khilaf a'immah tu. Jadi kalau tengok dalam Muwatta Imam Malik, dalam tu ada riwayat, riwayat daripada Sunabihi. Di situ ada menyatakan larang semayang waktu istiwa syams, waktu zawal tu. Jadi memang riwayat tu ada. Jadi jangan kita kata pula Imam Malik dia sendiri riwayat hadis tu, dia sendiri ta'amal, sebab hadis tu larang semayang pada waktu zawal. Pegangan Imam Maliknya harus semayang waktu zawal. Jadi ijtihad keputusan Imam Malik dan amalan Imam Malik, pengikut Imam Malik ni tidak bercanggah dengan hadis tu. Hadis tu pula Imam Malik sendiri riwayat. Dalam Muwatta Imam Malik ada. Jadi kita pula pandai-pandai nak kata apa Imam Malik ni di sini dia sendiri riwayat dah. Dalam Muwatta ada waktu zawal ni tidak boleh semayang sunat. Kenapa dia pula haruskan semayang waktu tu? Patutnya kiralah waktu karahat tu 3. Kenapa jadi 2? Jangan situ pula nampak sangat kita ni tak berapa cerdik kot tu. Jadi yang dia riwayat tu itu amanah ilmiah. Ada riwayat, dia riwayat lah. Di sisi dia sahih, dia masukkan dalam kitab Muwatta Imam Malik tu. Itu dari segi riwayat. Satu hal. Satu lagi dari segi amalan dia, ijtihad dia. Jadi tidak semestinya dia riwayat tu dia mesti amal. Tidak semestinya riwayat tu sahih mesti dia pegang. Tidak ada kaedah begitu. Yang dia riwayat tu atas urusan riwayat dia riwayat. Yang ijtihad tu dia akan kira pula dengan kaedah tarjih dia. Dia kira mana? Banding tengok dengan amalan penduduk Madinah. Itu kaedah dia. Bila riwayat tu bercanggah, dia akan tengok riwayat mana mendapati dengan amalan penduduk Madinah. Dia akan pegang yang tu. Riwayat bercanggah dengan amalan penduduk Madinah tu, Imam Malik anggap riwayat tu, hadis tu mansukh di sisi dia. Itu sebab Imam Malik tidak amal larang semayang ketika waktu zawal tu. Jadi riwayat tu larang, Imam Maliknya haruskan kan. Jadi bercanggah gitu. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar qala usalli kama ra'aitu ashabi yusalluna. Abdullah bin Umar kata, saya semayang seperti mana saya melihat teman-temanku semayang, yaitu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. La anha ahadan yusalli bilailin aw naharin ma sya'a. Saya tidak melarang kepada seseorang pun
mau semayang pada waktu malam atau waktu siang hari, apa sahaja semayang yang dia menghendaki, ghaira an la taharraw tulu' asy-syamsi wala ghurubaha, kecuali selain daripada mereka tidak mengkasat menghendaki terbit matahari dan terbenam matahari. Maksudnya dua waktu tu jangan semayang. Kalau selain daripada tu waktu lain, siang hari, malam hari, waktu mana mau semayang, semayanglah. Saya tidak akan larang. Itu kata Abdullah bin Umar. Itu pandangan dia. Bab ma yusalli ba'da al-'asri min al-fawaid wa nahwiha. Bab ini berkenaan dengan semayang selepas asar. Semayang selepas asar iaitu semayang-semayang qada fawaid, fault qada dan seumpamanya. Seumpama maksudnya semayang jenazah dan sebagainya. Wa qala Quraibun an Ummi Salamah, riwayat daripada Ummu Salamah sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-'asri ar-rak'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang sunat 2 rakaat selepas fardu asar. Riwayat Ummu Salamah, waqala syaghalani nasun min Abdul Qais anir raka'ataini ba'da zuhri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi tahu pada Ummu Salamah sebab apa dia semayang 2 rakaat selepas fardu asar begitu. Nabi bagi tahu orang ramai daripada wafd kabilah Abdul Qais itu menyibukkan saya ataupun memalingkan saya. Syaghala mana sibuk, bila diikuti an maknanya berpaling, memalingkan saya daripada 2 rakaat selepas fardu zuhur, maknanya dia tak sempat. Nabi SAW tak sempat semayang zuhur 2 rakaat sunat zuhur selepas fardu zuhur tu disebabkan ketika tu sibuk layan mereka orang-orang daripada wafd Abdul Qais tu. Dalam terjematul bab ada kalimah wa nahwiha, fawaid, semayang qada dan seumpamanya. Jadi di sisi Syafi'iyah maksud nahwiha di situ semayang salat, as-salatu zatus sabab, semayang mempunyai sebab. Maknanya sebab tahiyatul masjid, semayang sunat 2 rakaat. Sebab apa semayang? Sebab masuk masjid, sebab disebabkan menghormati masjid, semayang jenazah dan sebagainya. Di sisi Ahnaf, wa nahwiha tu maksudnya wajibat seperti semayang jenazah, sujud tilawah, yang hukumnya lebih kurang fardu, maksudnya tak boleh tinggal tu dosa. Kalau semayang seperti itu sujud tilawah ke boleh, tapi semayang tahiyatul masjid tak boleh, tidak benar. Haddatsana Abu Nu'aimin
قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله. Aisyah kata, demi zat yang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal 2 rakaat tu. 2 rakaat sembahyang sunat selepas fardu asar tu sehingga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma laqiya Allah hatta saqula 'anis salati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemui Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sakil, berat daripada sembahyang. Maksudnya sehingga Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW sembahyang 2 rakaat selepas fardu asar tu. Wa kana yusalli katsiran min salatihi qa'idan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemui Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi berat daripada sembahyang. Menjadi berat maksudnya nak berdiri sembahyang agak berat. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan duduk qa'idan. Ta'nir raka'ataini ba'da al-asri, yang dikehendaki sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ni 2 rakaat selepas asar tu. Jadi pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang berdiri. Lama kelamaan usia meningkat dan badan agak berisi, jadi berat, sakil berat begitu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat ni duduk sembahyang, termasuklah sembahyang sunat 2 rakaat selepas fardu asar tu. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallihima, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat itu. Wala yusallihima fil masjid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang 2 rakaat selepas fardu asar itu di masjid. Maknanya sembahyang di rumah Maimunah ada hadis, sembahyang di rumah Aisyah kebanyakan di situ. Kenapa Rasulullah SAW tidak sembahyang di masjid 2 rakaat selepas fardu asar itu? Makhafata ayyusaqqala ala ummatihi, kerana Nabi SAW bimbang menjadi keberatan ke atas umat dia kalau dia pergi sembahyang di masjid 2 rakaat sunat zuhur yang dia qada tu di masjid. Takutnya sahabat-sahabat turut sembahyang juga, mereka anggap ini satu amalan Rasulullah SAW lakukan istiqamah. Mereka juga tak boleh tinggal, mesti istiqamah dan sebagainya. Akhirnya akan jadi beban bagi sahabat-sahabat itu. Disebabkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang di masjid 2 rakaat sunat zuhur yang dia qada itu, sehingga Rasulullah SAW wafat tetap sembahyang di rumah 2 rakaat itu. Wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhum, sedangkan Nabi SAW menyukai amalan yang menjadi ringan bagi pihak mereka, umat dia tu.
Nabi SAW menghadaki keringanan beramal dengan agama bagi umat dia, tidak mau beratkan. Sebab tu dia tidak semayang sunat 2 rakaat selepas asar tu, selepas fardu asar tu di masjid. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة رضي الله عنها أين أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين أي الركعتين بعد العصر عندي قط. Aisyah radhiyallahu anha akhbarani abi ini Hisham bin penama Urwah bin Zubair. Aisyah kata, aina ukhti, bukan aina ibna, ibna ukhti, wahai anak saudariku. Nabi SAW tidak meninggalkan 2 rakaat selepas asar, tidak pernah tinggal di sisiku. Maknanya ketika tiba rumah Aisyah waktu petang lepas asar ni, Nabi SAW istiqamah 2 rakaat sembahyang sunat lepas fardu asar tu, tidak pernah tinggal. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية. Aisyah radhiyallahu anha kata, dua rakaat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 2 rakaat itu secara sembunyi dan juga secara terang-terangan, yaitu rakaatani qabla salat subhi, 2 rakaat sebelum fardu subuh, wa rakaatani ba'da al-asri, dan 2 rakaat selepas asar. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal 2 rakaat selepas fardu asar itu, sama ada secara sembunyi ataupun secara terang-terangan, Nabi SAW tetap sembahyang juga. Kalau begitu, kenapa tidak ada riwayat daripada sahabat-sahabat yang Rasulullah SAW sembahyang? Kalau kata alaniyah, Rasulullah SAW secara terang-terangan pun sembahyang juga. Itu maksudnya secara tidak tinggal, sama ada secara sembunyi ataupun terang-terangan, ni maknanya di rumah Ummahatul Mukminin, bukan di masjid. Jadi kata terang-terangan Rasulullah SAW sembahyang sunat juga 2 rakaat sunat zuhur tu selepas asar di masjid, tidak begitu. Memang tabiat Rasulullah SAW sembahyang sunat ni di rumah, sembahyang fardu di masjid. Jadi sebab tu riwayat ni hanya mai daripada Ummahatul Mukminin. Sebab ini amalan khusus Rasulullah SAW buat di rumah, tidak di masjid.
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. Aisyah kata Nabi SAW tidak datang di sisiku pada mana-mana hari, suatu hari selepas asar, malaikat dia semayang 2 rakaat. Maksudnya bila-bila masa hari apapun ketika Rasulullah SAW tiba di sisi Aisyah selepas asar mesti ada Nabi SAW semayang 2 rakaat tu. 2 rakaat mana yang dia qadha, 2 rakaat sunat zuhur tu. Jadi istiqamah hari-hari. Jadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang sunat 2 rakaat selepas fardu asar tu semayang qadha. Daripada situlah Imam Bukhari mau istidlal, mau nyatakan dalil selepas fardu asar ni boleh semayang qadha, dan juga semayang ada sebab-sebab tertentu seperti semayang jenazah, semayang tahiyatul masjid. Itu istidlal Imam Bukhari. Begitu. InsyaAllah kita sambung. Wallahu a'lam. Subhanallah. Subhanaka Allah.